Aduh, dah lambat ni. Doti call. Hello. Doti. Fad, kat mana lambatnya kau? Kita dah nak live dah ni. Afan dah sampai ni dekat depan lift. Kejap, tunggu. Okey. Cepat sikit. Semua orang dah tunggu. Okey, bye. Lambat. Kompang di Palu, pengantin baru. Jek. Janganlah sedih-sedih. Orang kahwin happy. Yang awak ni tengok orang kahwin, yang awak sedih kenapa? Yelah, semua orang kahwin. Skru kahwin. Budak sekolah ni pun dah kahwin ni. Budak sekolah kahwin? Dah jodoh kot. Tapi boleh ke kahwin muda-muda sekolah lagi? Kalau nanti dia bersalin macam mana? Sekejap, bersalin? Oh, kalau ada anak. Lagi sekolah. Tapi itulah kadang-kadang kahwin muda ni mungkin ada sebabnya. Okey, mungkin takut elakkan terlanjur ke, kan? Itulah, apa untung rugi kahwin muda Muda kan? Kahwin lagi. Awak dah kahwin lah? Di sana kahwin, di situ bertunang, di sini bertenang. Sebenarnya kalau nak cakap pasal topik ni, Kak Kepo rasa sangat lonely, sunyi. Aku sunyi. Aku sunyi. Sebab apa? Sebab Kak Kepo sedih. Kak Kepo single sampai mati. Mungkin hashtag. Tapi Kak Kepo akan teruskan juga dengan fakta, okey? Korang nak tahu tak? Okay, sebenarnya menurut UNICEF, seramai sekurang-kurangnya 1,500 pasangan muda yang berkahwin dekat Malaysia yang indah ini setiap tahun sehingga tahun 2018. Ramai kan? Yang berkahwin muda, ramai yang kahwin muda. Love ke kahwin muda? Yang tua ni. Okey, dan menurut Menteri Kebajikan Kesejahteraan Komuniti Wanita, Keluarga dan Pembangunan Kanak-kanak Negeri Sarawak, Datuk Seri Fatimah Abdullah, dalam kebanyakan kes, pasangan muda ni sebenarnya belum ready lagi nak berkahwin. Belum ready lagi. So, kahwin sebab apa, Dik? Sebab ikut kawan. Kawan kahwin, kau pun kahwin. Kalau tak ikut kawan pun macam, best lah seronok nak kahwin. Geram rasanya. Boleh scroll up sikit tak? Dan antara mereka ni juga berkahwin sebab terlanjur. Hashtag terlanjur. Scary tak scary? Tapi ini adalah fakta ya yang berlaku dalam kehidupan hari ini. So, untuk mengetahui lebih lanjut lagi apa yang topik ni diulas, dibincangkan, apa kata kita, kembali bersama Afad dan juga Doti. Aku ni asyik kembali bersama mereka je. Mereka tak kembali pun dengan aku. Jom kita tengok sambungannya. Let's go! Kenapa ni? Kalau awak duk sedih-sedih, saya ni pun turut nak bersedih tau. Tapi tadi terbawa-bawa tadi karakter tadi. Terima kasih pada Kak Kepo kan. Rupanya ada beberapa faktor yang sebenarnya mendorong sesuatu pasangan tu berkahwin muda. Betul. Banyaklah sebabnya. Tapi kalau kita lihat kadang-kadang nak kahwin muda ni, ada yang kahwin secara sukarela dan juga ada yang kahwin muda ni sebab terpaksa kahwin muda. Wah. Ada juga. Terpaksa pada. Mungkin banyaklah desakan faktor-faktornya yang kita tak tahu. Tak apa. Kita ingin tanya nanti. Lepas tu kan dekat TikTok ada saya tengok video tu kan. Kahwin muda, sekolah lagi. Suami hantar isteri pergi sekolah. Oh iyalah, isteri dia cikgu kat situ. Bukan cikgu, kita kan cakap pasal kahwin muda. Isteri dia tu pelajar sekolah. Oh, yang tu video tu. Video tu viral tu. Betul. Nampak juga. Macam mana tu Tapi tak apalah, topik ni kan kita macam saya ni kadang confuse lah. Nanti kita
dia dah kahwin muda, dia dah best kahwin muda, tapi kita tahu juga mungkin ada pro and cons dia kahwin muda kan. Betul, ada juga kes yang kahwin muda ni masih lagi kekal hubungannya kan, tapi ada juga yang tersungkur di tengah jalan. Betul, sebab itulah kita nak bincangkan topik ni bersama tetamu jemputan kita. Siapa, Fad? Kita bersama dengan tetamu jemputan yang tak asing lagi lah. Kalau ada Afad adalah dia. Kita bersama dengan Puan Suzana Ghazali ataupun lebih terkenal dengan panggilan Kak Su. Kak Su. Yang ceria, yang ceria. comel. Belum start recording live ni semua ni, tadi pun dah sembang dah. Dah sembang dah, dah sebakul lah. Ada orang yang belum kahwin rasa macam nak kahwin. Macam nak kahwin. Ada orang yang bujang takut nak kahwin pun ada juga. Takut nak kahwin dengan masalah rumah tangga kan. Okey. Kak Su, apa khabar? Sihat Kak Su? Alhamdulillah sihat. Jumpa kita sekali lagi kan. Tapi kali ini dalam rancangan Sembang Wanita. Jadi Kak Su kena buat macam tu juga nanti lah kan. Ujung-ujung. Ujung. Okey Kak Su, kita tahu waktu pandemik, PKP lah senang cerita. PKP kan ada yang dibenarkan berkahwin, ada yang dibenarkan bernikah, tapi kata orang tu tak adalah jemput ramai-ramai. Sebagai itu juga ada mungkin ramai yang dah pun berkahwin waktu ketika itu, yang nikah waktu ketika itu. Ada orang cakap save budget dan sebagainya kan, dan tak terkecuali orang-orang muda pun kahwin juga waktu ketika itu kan. Okey, jadi macam mana Kak Su melihat untuk waktu peredaran zaman moden sekarang ni kan, ramai yang dah kahwin muda sekarang ni. Macam mana Kak Su lihat? Baik, dia sepatutnya kalau ikutkan nak cerita pasal pendapat, nak kena tengok apa yang orang tu faham tentang kahwin muda. So kalau macam akak dulu, akak kahwin 29 tahun. Akak rasa muda lagi. Muda lagi, samalah saya 34 muda lagi. Kan? So kalau kita masih rasa aku muda lagi, so mudalah bagi dia. Cuma kalau kata mengikut peruntukan, had umur untuk seorang wanita atau seorang perempuan berkahwin mestilah 16 tahun dan ke atas. Kalau kurang tu tak boleh. Kalau yang lelaki 18 tahun dan ke atas baru dibenarkan untuk berkahwin. Tak payah minta kebenaran lah. Tak ada kebenaran. Hanya pergi ke pejabat agama, isi borang semua boleh dibenarkan lah. Tapi kalaulah contoh di bawah umur, mungkin perempuan tu 15, 12 tahun pernah yang viral semua ada kan. So kalau yang macam ni kena pergi ke mahkamah syariah, mohon kebenaran daripada hakim atau mahkamah syariah untuk berkahwin. Kena bagi tahulah kenapa perlukan perkahwinan tersebut, apa-apa alasan yang dia wajar, dan yang kena mohon tu ayah dia juga. Walilah sama kan. So bila mahkamah pertimbangkan, mungkin nampak ke ada alasan yang munasabah kat situ, mahkamah benarkan baru boleh kahwin. Tapi kalaulah kata tak mohon kebenaran mahkamah, ayah sebagai wali panggil mat, mai sini mat, aku nikah kau anak aku semua ikut pada hukum syariat lah, dengan saksi semua lengkap, mungkin sah ikut syariat, tapi salah ikut undang-undang. Jadi akan kena denda ke macam mana? Kalau ada report, adalah. Kalau orang pakat diam semua, dia sendirilah. Kalau dah lepas kahwin tak apa, dah lepas kahwin baru pergi buat ni. Dia boleh buat untuk pengesahan. Kalau dah lepas kahwin, pergi ke mahkamah sebab kita nak daftar. Kalau kata nikah yang biasa masa kampung ni, tak ada surat nikah lah. Kan apa bukti nikah kan, kena serbu payah pula kan. So dia nak kena ada pendaftaran nikah, dia kena buat pengesahan dekat mahkamah. Mahkamah biasa akan sahkan, tapi tetap kena denda. Denda sebab bernikah tidak mengikut prosedur. Perkahwinan tu sah lah. Ikut hukum syariat, bergantunglah. So mahkamah akan siasat. Kalau memang saksinya lengkap, dia walinya lengkap, tak ada masalah. Sebab kalau contoh kata tak lengkap, macam ada kes akak biasanya siapa wali dia tahu abang ipar dia. Bila pula abang ipar dia wali. Kan? So tak sah. So kalau tak sah ikut syariat, tak sah ikut undang. Tapi kalau sah ikut syariat, mahkamah akan sahkan dan boleh daftarkan. Kalau dari sisi masyarakat kan, apa penerimaan, macam mana Kak Su rasa penerimaan masyarakat dengan perkahwinan muda macam seawal 12 tahun, seawal 16 tahun? Kak Su rasa macam masyarakat kita boleh terima ke? Sebab Doti rasa banyak macam contoh dekat Twitter, ramai orang komplain untuk membuat pindaan undang-undang hak umur berkahwin kepada berapa, 19 ke? Macam mana tak? Naikkanlah daripada 16 tu. Betul. Jadi masyarakat kita sebenarnya okey je ke ataupun sebenarnya diorang menentang, Kak Su rasa? Baik, dia sebenarnya ada beberapa golongan yang berdasarkan kepada kepercayaan dan juga mungkin keselesaan masing-masing. Sebagai contoh, kalau family yang memang membenarkan anak dia berkahwin, bagi dia okeylah, tak apa. Daripada jadi maksiat ke tiba-tiba dia malu belakang hari, tu tak apalah kahwin awal. Tapi mungkin bagi kalau setengah seorang, contoh macam kalau akak sendiri, akak sendiri anak akak 4. Akak cakap dengan anak akak dah, selagi kau tak habis belajar, kau tak kerja, yang perempuan pun sekali, lelaki sah-sah lagi kan. Tapi kau nak sara bini orang kan. Kan. So yang perempuan sekalipun,
selagi kau tak kerja, jangan cerita dekat Umi pasal kahwin. Sebab akak dulu pun aku lambat kahwin. Okay. Sebab perkahwinan ni bukan semata-mata untuk mengelakkan berlakunya perzinaan. Yang menjadi sebab banyak berlakunya kes-kes kahwin muda, alasan dia contoh masa belajar, macam disebut tadi kan, dekat sekolah pun kan, okey. Dia kan untuk akak sendiri ada mak ayah tu asyik dating je, bagi kahwin je lah senang. Sebab tu, poin dia sekarang ni, okey, kenapa perlu takut berlakunya kes terlanjur, kes perzinaan kalau tak dicegah dari awal? Betul. Maksud akak kenapa? Dalam ikut syariat, okey, ayat Quran sebut la taqrabuz zina. Jangan kamu dekati zina. Dekati zina tu kalau ikut ulama, okey, bercinta dengan ayat-ayat yang membayangkan malam-malam bergayut sampai 2-3 pagi sampai ke pagi tak tidur pun ada, dengan hantar WhatsApp emoji macam tu kan. Habis tu hati duk kos hotahil lah. Dah hati duk kos hotahil, hak lain pun dah kos juga kan. Sebab itulah nak kena elak takrubuz zina. Jadi bila elak takrubuz zina, tak sembang benda pelik-pelik, tak share gambar yang tak sepatutnya kan. So takkan jadi tak ada rasa apalah. Dan satu perkara lagi, okey, kena ajar anak kita ni apa yang akak buat, okey. Sebab akak pernah pergi motivasi dekat sekolah. Okey, pengalaman akak bagi motivasi dekat pagi tingkat 6. Akak bagilah satu macam aktiviti, alright? Aktiviti akak bagi tahu, okey, maklum nak, sebab akak dengan anak biasakan maklum. Okey. Maklum nak, okey, anak-anak semua letakkan target. Setahun akan datang, 3 tahun akan datang, 5 tahun akan datang. Okey, ada beberapa yang akak sangat kecewa. Kenapa kecewa? Yang perempuan. Setahun akan datang nak kahwin. 3 tahun akan datang 2 orang anak. 5 tahun akan datang 3 orang anak. Alah. Akak kata, kau tak nampak ke bayang kat depan sana? Dan akak tanya, seronok ke kahwin? Seronok maklum ada orang jaga. Akak kata, kalau bukan kau yang jaga, bukan dia jaga, kau yang kena jaga orang? Kan? Macam mana? So dia kena fahamkan, bukan kata nak menakut-nakutkan, sebab perkahwinan ni, okey, bukannya hanya indah semata-mata. Perkahwinan adalah tanggungjawab. Macam so, mana kata-kata hikmat bersedia. Kata-kata hikmat tadi kan? saya nak share ke penonton. Perkahwinan adalah bermulanya perjuangan sebuah cinta. Kan itu. Okey, jadi kita dah tahu dah. Jadi tak adalah lepas ni kalau tanya dekat dia orang semua yang mana dah kahwin awal, tak adalah jawapan dia orang akan cakap tak apa, at least aku tak berzina. Itu bukannya jawapan yang paling tepat Sebab apa? Sebab perkahwinan ni sebenarnya macam-macam yang harus kita lalui khususnya untuk hubungan suami dan juga isteri tu. Okey, banyak lagi soalan yang akan diajukan kepada Kak Su. Untuk waktu ini kita tak berhenti berehat dulu untuk kita saksikan VT ini dulu dan kembali lagi selepas ini. Apa pandangan Pak Cik pasal pasangan yang ramai pasangan yang kahwin muda sekarang, macam budak-budak sekolah dah kahwin? Itu memang saya galakkan. Sebab dalam Islam, kalau tak silap saya, Nabi ada cakap kalau apabila anak kamu sampai akil balik, maka nikahi mereka. So kalau nak cerita sikit, anak saya nombor 1, nombor 2 semua saya ada tu tengah belajar, saya suruh dia kahwin. Pasal dia dah ada kawan Alhamdulillah lah, lepas habis dia orang belajar tu, dia bila biasa ada kumpul-kumpul duit, semua kahwin dalam 25 ke bawah. So memang saya galakkan untuk kahwin muda. Sebab apa? Sebab kita balik kepada Islam tadi. Jadi tak ada isu apa ni orang kata, bila kahwin tu tak ada makan, tak ada tempat tinggal tu, pada saya sebab rezeki pada Allah. Jadi dia dah tentukan. Okey, itulah dia. Ada baik dan buruk lah kan. Kalau kita ni nak kahwin muda ni. Yelah, macam mana student-student, macam kita punya remaja-remaja yang ingat perkahwinan muda tu senang, diorang berkahwin awal tu senang. Macam dari Kak Su sendiri pandangan macam trend kahwin muda ni mesti ada pro and cons dia. Kekurangan dan kelebihan dia. Apa kekurangan dan kelebihan dia sebenarnya? Baik, dia kan kalau berdasarkan kes-kes yang sampai dekat akak, okey, berlakunya perkahwinan muda khususnya untuk mereka yang sedang belajar ni, okey, salah satunya mak ayah mengharapkan agar anak perempuan dia dijaga. So ada lelaki yang boleh jaga, so nak lepas pergi overseas ke, belajar duduk jauh ke daripada mata dia kan, so dia rasa macam selamatlah. Okey, lepas tu tadilah bimbang kalau contoh kata nanti tiba dia orang memang dah berkawan, sekolah tempat yang sama, selalu jumpa, mak ayah jauh tak ada nak pantau, so bagi kahwin je lah mungkin. Okey, itu antaranya. Okey, cuma okey, apa yang akak nampak salah satunya juga sebab okey, mungkin dengan perkahwinan tersebut dia bergantung, bukan semua akan membentuk jati diri seseorang.
Sebab dulu mungkin dia huha-huha dengan orang, tapi bila dia fikir, aku sekarang ni memang aku sebaya kawan-kawan aku. Tapi aku adalah suami. Aku adalah isteri. So dia letak dalam diri dia, aku bukan orang yang biasa macam orang lain lagi dah. Tapi aku ada tanggungjawab. So kalau dia sedar diri dia macam tu, insya-Allah dia akan lebih matang. Tapi kalau lah kata contoh, aku ni memanglah suami orang, tapi aku nak lepak, tak apa lagi semua kan. Itu yang jadi masalah. Okey, itu yang jadi masalah. Alright, okey. Kemudian satu perkara lagi yang untungnya, okey, mungkin untuk kelahiran anak lah. Kalau contoh akak kahwin lambat, bila masuk anak keempat tu kan, umur dah 40, doktor lagi sama tu. Puan dah 40 ni puan. Tak apalah, baru 40 kan. Khadijah pun dulu anak dia pun lahir masa dia kahwin 40 kan. Orang pandai pula menjawab doktor kan. Okey. So adalah kat situ. Mungkin ada setengah orang sebab kalau ikut kesihatan memang ada had umur dia. Jadi kalau kau kahwin muda tu, tambah-tambah kau siapa-siapa memang nak anak ramai, nak satu tim bola sepak ke, kahwinlah awal. So kalau kata Allah izinkanlah kan. Tapi kalau itu aimnya, mungkin jugalah. Sebab bukan kata semua kalau kahwin lambat tu tak ada anak. Tapi itu antaranya lah. Macam sebenarnya macam mak saya lah. Mak saya umur kahwin umur 19. 20 saya dah lahir, saya nak sulung. Saya 34, dia dah dia baru 54. So kita orang keluar macam kakak-adik. Adik macam adik-beradik Macam adik-beradik. Sama akak pun. Okey, tapi akak dah berumur lah ya. Akak dah nak tak masuk apalah. Tapi mak akak pun kahwin umur 19. Okey, so dapat akak umur 20. Masa akak umur 19 kan, aku baru nak masuk U tau. Mak dulu masa berumur hang, mak dah beranak nikah dah. Kan dia pun juga kat kita. Cakap dekat dia, mak tu zaman lain ni zaman lain. So bergantung pada keadaan lah, penerimaan dia. Untungnya kan. Kalau macam dari segi macam keburukan ni, macam mungkin pendapat saya lah, Kak Su setuju tak kalau macam sepatutnya masa depan ni macam lagi cerah, tapi dengan perkahwinan yang maybe disuruh oleh family, mungkin tersekat dekat situ. Mungkin yang remaja perempuan tu mungkin nak sambung belajar dekat U, dia ada cita-cita dia sendiri, tapi sebab dipaksa oleh keluarga, dia terpaksa berkahwin dan setakat tu je cita-cita dia. Memang ada roti kes akak. Itu memang macam tu. Kalau macam tu, macam mana? Dia kena berserah je ke macam mana Kak Su? Baik, dia kan kalau contoh katakanlah si wanita tadi adalah anak dara, okey, maksudnya ayah tu ada kuasa wali mujbir. Dia boleh nikahkan. Tapi kalau ikut hukum syarak, kena ada syarat dia pula. Syarat dia si wanita dengan bakal suami tadi ada sekufu dia, okey, sekufu dia berlatar belakang agama, pendidikan, dia punya pekerjaan semualah, okey. Plus tidak ada masalah antara anak perempuan dengan ayah. Contoh katakanlah kan, memang mak ayah ni dulu mungkinlah bergaduh. Kemudian hilang ayah ni. Muncul kan. Aku kahwin kau dengan dia ni dah kan. Satu kes akak, okey. Perempuan umur 19, si lelaki umur 47. Allah. Okey. Dia kata kahwinlah sebab ayah sakit, tak ada siapa nak jaga. So kahwinlah, anak dia pun taat, tak ada lawan, anak yang baik, okey, dia tinggalkan semester dia, right, okey. Tapi nak ceritanya, selepas kahwin dia yang jaga lelaki tu tengah buat perangai, tak bagi nafkah semua. So nak kena tengok juga. Okey, point dia bukan kata isu umur. Sila cakap memang pun. Kalau ikut kau cakap, aku kahwin muda okey, tak ada masalah pun. Ya, betul akak mengaku. Point dia bukan isu umur. Isunya adalah akak sebut tadi, kalau dia sedar status dia, dia akan matangkan diri dia, dia menerima status, tak ada masalah. Tapi kalau contoh kahwin umur 30-an, 40-an duk perangai super tak semenggah budak juga kan? Betul. Kahwin awal ni bukannya ikut umur. Okey. Tapi yalah, kalau kita nak berkahwin dengan seseorang kan, contohnya macam saya nak berkahwin dengan Doti. Saya kena ada kriteria wanita-wanita ciri-ciri idaman saya. Yang suka gelak, yang pandai masak. Macam Doti contohlah kan. Okey, tapi untuk mereka yang nak kahwin muda ni kan. Jadi apa antara kriteria yang harus kita lihat sama ada lelaki ataupun perempuan tu? Kita nak tengok apa sebenarnya? Baik. Khusus untuk lelaki dulu. Lelaki ya. Okey, sebab apa? Sebab lelaki dia adalah ketua keluarga. Dia adalah suami, bila ada anak dia adalah ayah. So bila ketua keluarga, dia memegang tanggungjawab yang paling besar. Paling besar adalah untuk menafkahi keluarga. So kalau masih belajar sebagai contoh, okey, engkau pun mak ayah engkau yang sara, top up pun minta kat mak ayah, macam mana kau nak jaga isteri? Itu seperkara. Okey, kemudian yang kedua, si lelaki tadi dia kena pastikan dia ada satu ciri untuk melindungi. Sebab bila berkahwin, dia adalah wali, penjaga. Penjaga pada isteri, kepada anak-anak juga. So kalau kata contohlah, lipas pun takut. Ada akak ceritanya, suami takut lipas, isteri berani.
Kalau macam tu, macam mana? So dia kena ada karakter yang orang kata menunjukkan dia mampu untuk melindungi setan 5 kilau contoh kau katakan. Gitu. Okey, maksudnya ada dekat situ kan. So kalau kata dia boleh buat macam tu, kemudian seperkara lagi khusus untuk lelaki, dia kena ada kesabaran yang tinggi. Tambah-tambah kalau dia muda, kahwin pula dengan isteri yang pun muda mungkin, yang mungkin kalau umur dia duk main masak-masak lagi ke contoh, okey. So dia kena ada kesabaran yang tinggi. Maksud apa? Sebab dia nak kena menghadapi segala kerenah isteri dia. Macam satu riwayat Rasulullah SAW, okey, diriwayatkan dia balik daripada perang, okey. Masa tu Aisyah tengah main boneka. Ikut riwayat boneka. Macam nak patung lawan kita ni kan, okey. Boneka tu bentuk dia macam kuda tapi boleh terbang. Okey. So bila dengar Rasulullah balik, diselit celah-celah pakaian baju. Sebab nampak Rasulullah, dia isteri orang kan. Okey, dia selit. Okey, tapi Rasulullah masuk, okey, Rasulullah nampak isteri dia main boneka sebab dia muda juga lagi kan. So dia tengok dia tak perli tau. Okey, dia tak perli. Mungkin kalau setengah orang, kau tu dah ada isteri ke, ada isteri orang nak buat? Mungkin lah kan, mungkin. Tapi Rasulullah kata, ada betul ke kuda yang boleh terbang? Macam itulah ayat dia. So dia tak adalah memperhati, dia menerima. Tu nak cerita kata si lelaki tadi dia kena kesabaran. Sebab dia nak berdepan dengan kerenah isteri. Tapi yang wanita pula jangan buat lagi bila sebut kerenah, so aku boleh buat perangai. Boleh buat. Kan? Jadi lesson kat dia nak buat perangai. Taklah. Tapi kan macam Kak Su cakap, kena ada kesabaran, kena ada kriteria ni. Tapi kalau dah si suami tu pun, kalau orang utara cakap nangoi. Nangoi? Dia apa beringun. Apa pula? Beringun lagi. Okey. Macam mana? Sememeh lagi lah. Sememeh lagi. Okey. So kalau yang macam ni, mak ayah kena bagi teguran lah. Mungkin mak ayah fikir, dia kan banyak-banyak kes memang satu je. Sebab untuk mengelakkan berlakunya zina. So kalau itu main point dia, kena elakkan. Kalau bimbang anak tu tak ada keselamatan apa, bolehlah cari penjaga. Banyak-banyak cara. Bukan perkahwinan. Bukan perkahwinan untuk menamatkan semua tu sebenarnya. Okey, tadi yang lelaki yang kriteria perempuan. Alright, okey. Yang perempuan pula, okey, kalau satu, okey, dia kena ingat, okey, kalau kata dia dah kahwin, dia akan bertukar ketaatan. Okay. Dia hanya bukan hanya, maksudnya dia perlu fokus keutamaan dia kepada suami. So bukan saat lagi ada masalah, mak je ni abang. No, tak boleh. Dia kena fokus kepada family dulu, kena berbincang pada suami dia, maksudnya keutamaan. Kalau suami bagi arahan macam ni, tiba-tiba dia rasa macam kena berbincang yang elok. Tapi kalau rasa macam lepas kahwin nak duduk dengan mak lagi, ujung minggu, asal ujung minggu je abang je balik rumah mak, rindu kat mak semua. So maksudnya anda belum lagi bersedia untuk melepaskan. So itu kan jadi payah. Tambah pula bila ada anak. Jangan fikir, aku nak kahwin je, bukan nak fikir ada anak. No. Sebab kita tak tahu, memang kadang-kadang ada orang yang dah usaha macam-macam tak dapat anak. Ada orang yang mengelak macam-macam tapi Allah izinkan. Sebab itu rezeki daripada Allah. So kalau jangan duk fikir kata, aku nak elak zina je, bukan nak anak. Kadang-kadang kat situ Allah akan uji. So kita bila kita bersedia untuk berkahwin, kita kena bersedia juga untuk menerima cahaya mata. Sebab tu akak sebenarnya agak sedih bila baca viral tentang budak yang masih lagi bersekolah, jaga anak malam, esok pergi sekolah. Fokus tu dah berbeza. Sebab kita ni dalam hidup kita kena buat satu perkara dengan fokus. Even kalau nak masak pun kau sambil-sambil main handphone, boleh hangus. Betul. Kan? So memang kena fokus. Tambah-tambahlah perkara yang penting dalam hidup. Belajar untuk ilmu, untuk cita-cita. Penting. Perkahwinan, fokus pada tanggungjawab. Penting. So kalau terlalu banyak fokus, biasanya akan keciciran. Sebab tu kena buat pilihan. Baik. Okey. Macam mana persediaan mental dan juga fizikal bagi kalangan generasi yang nak kahwin muda ni? Wan. Okey. Dia ada kaitan dengan yang akak sebut awal tadi dah. Okey. Point dia kena ada kekuatan dan kesedaran dalam diri. Okey. Yang bila berkahwin bukan semata-mata tukar status daripada anak dara pada isteri orang, okey, daripada anak tuna kepada suami orang, okey, tetapi status tadi mengandungi peranan dan tanggungjawab. Suami ada tanggungjawab dia, isteri ada tanggungjawab dia. Dan tanggungjawab yang paling utama untuk dua-dua orang ini, untuk suami isteri ini adalah saling menghormati. Okey. So kalaulah kata kahwin setakat untuk
mengelakkan zina, biasanya dia akan jadi masalah. So nak kahwin walaupun nak elak zina, tengok dulu apa kriteria yang ada. Ke depan nanti mampu ke untuk meneruskan kehidupan dalam hari-hari seterusnya. Macam yang tadi kan, perjuangan itu baru bermula kan. So, kalau belum bersedia dengan senjata yang ampuh untuk meneruskan perjuangan, jangan cuba. Tapi ada juga kes yang kahwin muda ni mak ayah duk tanggung lagi. Kan mak ayah bagi duit dekat laki tu bagi dekat. Dua-dua sekolah. Kan? Ada kes macam tu kan. Ini yang banyak selalunya akan jadi masalah. Sebab sampai bila dia kan kadang-kadang anak tu dah temua, dah terbiasa. So nanti kalau mak ayah tak tambung pula, dulu boleh pula, sekarang kenapa tak boleh? Dia kalau contoh untuk mak ayah dekat luar sana, kalau betul sayangkan anak, jangan mula manjakan anak daripada awal. Kita kena ajar anak berdikari. Okey, berdikari maksudnya anak tu dia boleh pikul tanggungjawab dia. Selagi dia belum boleh pikul, jangan bagi dia pikul, dia pegang dia buat. Dengar tu. Banyak kriteria sebab-sebab. Tapi macam mak dengan ayah pun kena mainkan peranan jugalah. Kan. Bayang dia orang manja-manja, bagi-bagi duit. Tapi orang dulu macam mana boleh kahwin awal lah macam. Orang dulu kerja kampung. Dulu tak ada masalah Zaman sekarang ni yang dia kita kan, kena tekankan juga. Alright, dia macam ni Mungkin juga dulu, dia punya pendedahan dunia luar tu tak semacam sekarang. Okey, sekarang ni tu juga sebenarnya faktor Kadang-kadang faktor yang anak tu, kadang-kadang contoh akak ada kes umur 11 tahun dah mula pandai pasal seksual. Sebab apa? Depan mata dia tahu. Kalau kita dulu 11 tahun pakai tudung ke baju, comot semacam lagi kan. Dia nak bertekan tudung lagi. So maksudnya sekarang ni memang berbeza. Okey, tapi point dia sekarang ni macam sebut tadi. Persediaan. Kalau dulu dia memang tahu. Dia bila kahwin, kalau bukan kata sekarang tak taat, tapi kalau dulu yang perempuan, aku kalau kahwin ni memang buat orang dulu pesankan, kau dah kahwin jangan bagi bau, jaga betul suami, beban tanggungjawab dia letak bau apa kat tu? Bau badan. Contoh kan, so dia letak tanggungjawab sungguh-sungguh. Tapi kalau hari ni mungkin, walaupun bukan semua, tapi mungkin dia rasa, tak apalah, dah kahwin, mula tengok dia rasa sayang, dia dah pasangan semua kan. Tu yang jadi payah tu. Macam Kak Su, mesti macam banyak gila kes yang Kak Su macam orang mengadu ke, apa, selesaikan ke. Apa yang antara kes-kes yang Kak Su tak boleh lupa lah? Yang macam yang menarik ke, ataupun yang macam terlalu zalim ke, apa ke yang Kak Su tak boleh lupa? Boleh berkongsi dengan kita? Ada kaitan dengan topik kita ke? Dengan topik kita, kahwin muda. Alright, kalau boleh akak share satu kes, dia berjumpa dengan akak tahun 2009. Dia kahwin masa belajar dekat overseas. Cuma masa tu memang mak, bila dia orang sama-sama belajar kat sana, suami dia senior dia dekat sana, beza 2 tahun. Kahwin kat memang rapat. So si lelaki ni minta nak kahwin. Minta nak kahwin. So mak dia pun dah fikir-fikir, tak apalah minta dia lah. Ada orang jaga, so kahwin. Cuma disebabkan daripada awal tu dia sama-sama belajar. Jadi mak ayah perempuan masih lagi bagi nafkah kat dia lah. Sampailah dia dah balik ke Malaysia bekerja, suami pun tak nak bagi nafkah dekat dia. Dan benda tu berterusan. Benda tu berterusan sampai dah jumpa dengan akak, perkahwinan dia dah nak masuk 28 tahun. Suami memang tak nak bagi nafkah langsung. Sebab suami dia kata, daripada awal pun memang tak kisah, kau boleh hidup je semua, mak kau boleh bagi, sekarang kau ada kerja kan, kenapa pula aku nak tanggung kau? Tu kalau berkaitan dengan kes lah. Dia kahwin masuk umur 18 tahun. 18 tu 18. Jadi sekarang ni masih bersama lah ataupun macam mana? Masa yang latest hari tu, sebab dia dah mula rasa macam tawar-tawar hati semua kan. So memang ada nak berpisah lah. Sebab dia dah tahu dah kata hak dia dipinggirkan semua kan. Kemudian bukan setakat dia bukan setakat suami tak beri nafkah kat dia. Untuk anak pun dia kena tanggung. Push, naik lemak macam tu. Itu antaranya lah. Jadi ini mungkin nasihat yang mungkin Kak Su boleh bagi tahu dekat penonton kita ni. Untung ruginya kahwin muda ini, secara peribadinya Kak Su setuju ataupun tidak? Untuk akak secara peribadi, alright, tak kira lelaki ke perempuan, nak berkahwin paling penting pastikan selesai belajar dulu. Khusus untuk lelaki, pastikan ada kerja dulu. Itu yang paling penting, Yang perempuan kalau habis belajar orang nak kahwin tu, dia tak ada sebab kau tak tanggung orang. Tapi lelaki kau mesti ada kerja dulu sebab kau nak tanggung orang. Jangan fikir sekali lagi, tak apalah rumah kongsi dua, makan minum kongsi dua, salah. Konsep yang salah. So kalau kata anda dah bersedia untuk itu, alright, boleh diteruskan, tapi kena juga tengok pada pilihan lah. Dan untuk yang perempuan, nasihat paling besar. Dengar Roti. Sebab
Jangan manjakan. Saya dah tak muda. Jangan manjakan bakal suami. Jangan fikir, tak apalah, you tak kerja pun tak apa, I kerja nanti kita tanggung sama-sama. No. Sebab biasanya biawak ini daripada hidup dia akan jadi biawak asing. Itu masalahnya. Sebab akak dah jumpa banyak sangat Banyak lelaki. biawak. Banyak biawak Doti. Tak mati-mati biawak tu 35 tahun biawak membesar je. Itu je masalah dia. Lagi besar lagi susah nak jaga. Dengar tu ya. Sebenarnya untuk nak kita punya opinion pula, sebenarnya nak kahwin tu muda tu ikut pada usia lah. Kan. Macam Kak Su katakan tadi, kalau lelaki 18 tahun, yang perempuan 16 tahun. Ikut situasi. Ikut situasi lah. Tapi ya rugilah siapa kahwin awal sebenarnya kan. Orang kata kan awal-awal ni time untuk enjoy, time untuk bersama dengan kawan-kawan. Dia ada kan kita berbincang tadi, ada untung ada rugi dia. Lah nak bergaduh pula. Tapi saya tidaklah setuju kahwin muda. Saya setuju kahwin lambat pun saya setuju. Saya tak ada memihak mana-mana. Dia ikutlah korang nak buat apa pun. Tapi kita ada guide lah. Macam by law, umur berapa. So kita kena ikut prosedur dia. Jangan main kahwin je. Ingat sesiapa yang kahwin usia bawah 18 tahun untuk lelaki, 16 tahun untuk perempuan, kena denda nanti. Kena denda. Kan. Jadi kalau nak kahwin tu lepas usia tu tak ada masalah lah kan. Yang paling penting kena dapat restu lah mak ayah. Kan. Dan kahwin ni bukan semata-mata kerana nafsu sahaja. Betul. Bukan untuk elakkan zina sahaja. Banyak siapa yang marah sekali? Tak, aku nak hantu ni. Okey, alright. Terima kasih Kak Su bagi Su. penjelasan kepada kita ni semua ni berkaitan dengan untung rugi kahwin muda ni. Betul. Dan korang yang suka video ni, sila like, like, share, subscribe kita punya YouTube dan Facebook Mingguan Wanita. Okey, jadi kita akan bawakan topik yang lebih panas, lebih menarik lagi. Letup. Lagi letop lagi Letup. di episod yang akan datang, pastinya dalam Sembang Wanita. Assalamualaikum, bye-bye. Pandai Kak Su buat Macam ni? Sembang Wanita. Jom. Bye-bye.